Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah, bagi subjek metodologi penyelidikan dakwah pada kali ini, kumpulan kami akan membentangkan sebuah kajian daripada artikel jurnal yang telah kami dapati, iaitu Makna Hidup dan Daya Ketahanan dalam Diri Gelandangan Bekas Banduan di Jalan Chowkit, di mana ianya juga mempunyai perkaitan dengan tajuk tugasan kami yang sebelumnya, iaitu Realiti Gelandangan dalam Kalangan Bekas Banduan di Sarawak. Kumpulan kami terdiri daripada dua orang ahli kumpulan, iaitu saya sendiri, Nur Zulaika binti Report, DDI 2372, dan rakan pembentang saya, iaitu Fatin Akilah binti Jamil, DDI 2405. Baiklah, seterusnya, berikut merupakan isi kandungan yang terdapat di dalam pembentangan kumpulan kami. InsyaAllah, kita akan masuk kepada pendahuluan bagi kajian ini, atau lebih kita kenalinya sebagai abstrak secara ringkas berkenaan dengan artikel jurnal yang bertajuk Makna Hidup dan Daya Ketahanan dalam Diri Gelandangan Bekas Banduan di Jalan Chowkit. Okey, ini merupakan pendahuluannya secara ringkas dan anda boleh membacanya secara pintas. Baik, untuk slide ini merupakan sambungan daripada pendahuluan untuk kajian yang kami bentangkan ini, dan anda juga boleh bacanya secara pintas lalu, kerana untuk slide yang berikutnya saya akan membentangkannya secara lebih terperinci dan lebih jelas bagi anda fahami berkaitan dengan kajian yang kami bentangkan ini. InsyaAllah, untuk slide ini saya akan membentangkannya dengan lebih terperinci dan juga lebih jelas untuk anda fahami berkenaan dengan artikel jurnal yang kami kaji ini, iaitu Makna Hidup dan Daya Ketahanan dalam Diri Gelandangan Bekas Banduan di Jalan Chowkit. Baik, umum kita ketahui bahawa perjalanan hidup bagi seorang gelandangan, lebih-lebih lagi dalam kalangan bekas banduan, memberi pelbagai cabaran selama kehidupan di jalanan. Dan golongan ini berterusan hidup dalam tekanan dan juga kemudaratan kerana ketiadaan sistem sokongan serta kegagalan memenuhi keperluan asas yang mencukupi. Keadaan yang dilalui ini sebenarnya membentuk makna hidup kerana tekanan hidup yang sering dilalui tercetus daripada kehidupan dan persekitaran yang dijalani, sehingga akan membentuk makna hidup yang tersendiri dengan kehidupan. Baik, seterusnya saya akan menyatakan tujuan ataupun objektif kajian ini. Okey, kajian ini bertujuan untuk meneroka dan juga menyelami pengalaman gelandangan bekas banduan. Baiklah, seterusnya adalah kaedah kajian. Baik, kajian ini telah dilakukan dengan menggunakan kajian kualitatif, iaitu dengan menemubual seramai 15 orang informan gelandangan bekas banduan di sekitar Jalan Chowkit. Dan proses temubual yang dilakukan mengambil tempoh masa selama 45 minit hingga sejam bagi setiap informan. Seterusnya, kajian ini telah dimaklumkan kepada informan bahawa ianya bertujuan untuk penyelidikan dan nama mereka akan dirahsiakan, serta mereka turut berhak untuk tidak menjawab sebarang soalan yang dilihat tidak bersesuaian, dan mereka juga boleh menghentikan sesi temubual sekiranya enggan lagi ditemubual. Dan akhir sekali adalah kajian ini telah melakukan proses analisis data dengan memulakan proses untuk menyalin semua rakaman temubual ke dalam bentuk transkrip. Dan bentuk transkrip yang telah dilakukan dalam kajian ini adalah bentuk transkrip verbatim, iaitu dialog yang ditulis perkataan demi perkataan hasil dapatan sesi temubual yang dilakukan. InsyaAllah, seterusnya pula adalah keputusan atau dapatan kajian. Baik, terdapat beberapa hasil dapatan kajian yang kami perolehi daripada kajian ini, di mana ia dibahagikan kepada dua subtopik yang berbeza bagi membolehkan perbincangan yang lebih jelas. Antaranya, bagi tema yang pertama iaitu makna dan kehidupan, kajian memperoleh subtema berkaitan tentang menjalani kehidupan seperti biasa, menerima hakikat terhadap kehidupan iaitu pasrah dan redha, cuba memastikan kelangsungan hidup dengan menunjukkan perasaan kecewa. Bagi tema yang kedua pula ialah dari segi bentuk daya ketahanan diri pula, menunjukkan subtema seperti kemampuan menyesuaikan diri, ketahanan boleh berubah dari masa ke semasa dan mengatur diri dalam menghadapi peristiwa yang tidak menyenangkan.
Baik, insyaAllah untuk slide yang seterusnya, saya akan berikan kepada rakan pembentang saya, iaitu Fatin Akilah binti Jamil. Baiklah, terima kasih kepada Nur Zulaikha binti Report. Bergerak ke lesson seterusnya, iaitu perkara isu berbangkit. Topik ini saya akan bahaskan tentang pemboleh ubah bersandar dan isi penting dalam kajian ini. Seterusnya, pemboleh ubah bersandar berkaitan dengan isu berbangkit iaitu daya ketahanan dalam diri gelandangan bekas banduan di Jalan Caukit. Seterusnya, isi-isi penting dalam kajian. Terdapat 16 penulis yang kami perolehi dari artikel jurnal ini yang berkait dengan pemboleh ubah bersandar iaitu daya ketahanan dalam diri gelandangan bekas banduan di Jalan Caukit. Yang boleh dilihat melalui slide ini. Terdapat 3 kajian Muhammad Syukri 2021, kajian Syazwani 2016 dan kajian Wright dan Tompkins 2006 menyatakan hal yang sama berkaitan dengan gelandangan. Hal ini saya mengulaskan mengikut kefahaman saya melalui dalam literatur penulisan biasa. Dalam literatur penulisan biasa yang boleh dilihat dalam slide ini, telah saya ubah kajian tersebut menggunakan ayat sendiri. Berkaitan dengan kajian ini, yang boleh saya jelaskan secara ringkas ialah menurut Muhammad Syukri 2021 menjelaskan bahawa pada zaman Nabi Muhammad SAW telah ada golongan gelandangan, tetapi dikenali sebagai Bani Mudar yang bermaksud golongan melarat. Selain itu, kajian Syazwani 2016 pula menyatakan bahawa negara luar seperti Indonesia juga menggunakan perkataan gelandangan. Seterusnya, kajian Wright dan Tompkins 2006 menyatakan bahawa individu yang terlibat dalam gelandangan akan mudah terdedah dengan faktor kesihatan seperti penyakit berjangkit iaitu jangkitan kuman pada kulit atau masalah mental dan fizikal serta mudah terpengaruh kepada aktiviti penyalahgunaan dadah dalam dirinya. Beralih ke lensa yang seterusnya iaitu isi penting. Dalam kajian terdapat kajian Drani et al. 2019 dan kajian Muhammad Alif et al. 2021 juga dan kajian Aldo Weimer 2018 mempunyai berlainan pendapat dan kaitan ayat mereka saya merumuskan ia dalam literatur penulisan tradisional. Penulisan tradisional mengikut kefahaman berkait dengan apa yang dinyatakan oleh penulis tersebut yang boleh diringkaskan adalah daripada tulisan Radley et al. Pada tahun 2019 dalam artikel jurnal yang bertajuk Pengetahuan Gelandangan Terhadap Peranan dan Keperluan Pekerja Sosial menyatakan bahawa kehidupan menjadi gelandangan sememangnya akan menghadapi tekanan stres yang boleh menjejaskan tingkah laku dan fizikal individu tersebut. Selain itu, terdapat juga kajian beliau pada tahun 2021 menyatakan terdapat gelandangan yang menjadi bekas banduan kerana tersilap langkah ke dalam kancah kes jenayah. Penyebab utama mereka menjadi banduan. Akhir sekali, daripada tulisan Al-Waimer pada tahun 2018. Faktor penyebab individu menjadi gelandangan adalah kerana disebabkan tidak mempunyai pekerjaan dan pengangguran tempoh jangka masa yang lama. Beralih ke isi-isi penting dalam kajian yang seterusnya, kajian 7, 8 dan 9. Iaitu dari kajian Muhammad Ali et al. 2021 dan kajian Muhammad Ali et al. Juga pada tahun 2021 dan kajian Bonanno dan Diminish 2013 yang menyatakan pendapat yang sama berkaitan dengan golongan bekas banduan yang mengulangi tingkah laku jenayah. Oleh itu, berkaitan dengan kajian tersebut, telah saya merumuskan bahawa ia adalah literatur penulisan biasa. Dalam penulisan biasa yang boleh dibahaskan secara ringkas, menurut pendapat kajian Muhammad Alif et al. Menyatakan bahawa masyarakat di sekeliling mempunyai sikap takut dan stereotip terhadap gelandangan serta tidak berani untuk membantu kerana bahawa ia akan mengulangi tingkah laku jenayah menyebabkan mereka berasa tiada guna untuk membantu orang yang telah dalam lembah kegelapan. Selain itu, beliau juga menjelaskan bahawa individu yang terlibat dalam kes jenayah juga mempunyai trauma dalam diri kerana kerap keluar masuk penjara. Akhir sekali, kajian dari Bonanno dan Diminish 2013 pula menyatakan bahawa setiap manusia mempunyai peristiwa yang dihadapi mereka dan mampu menangani masalah dengan cara tersendiri bergantung terhadap peristiwa yang menimpa terhadap individu tersebut. Seterusnya, isi-isi penting dalam kajian 10 dan 11 iaitu kajian Muhammad Suhaimi et al. 2016 dan kajian Fortman dan Moskowitz 2004 menyatakan berlainan pendapat berkaitan dengan pendapatan golongan gelandangan bekas banduan. Ia adalah dalam literatur penulisan tradisional. Berkaitan dengan tulisan Muhammad Suhaimi et al. Pada tahun 2016
mengatakan bahawa pendapatan gaji dari pekerjaan yang diperolehinya tidak dapat menampung kehidupannya seperti menyewa rumah dan hanya mampu untuk kais pagi, makan pagi, kais petang, makan petang, menyebabkan menjadi gelandangan. Seterusnya, daripada tulisan Folkman dan Moskowitz pada tahun 2004, menjelaskan berkaitan dengan strategi pengaturan emosi bermain dalam penyesuaian keseluruhan telah meningkat dengan sejumlah bukti melalui penyelidikan dan selama setengah abad yang lalu. Kepada isi-isi penting dalam kajian yang ke-12 dan 13 iaitu kajian Lutar et al. 2000 dan kajian Ungar 2004 mempunyai pendapat yang sama tentang definisi gelandangan yang boleh dirumuskan dalam literatur penulisan biasa. Kajian Lutar et al. 2000 menjelaskan bahawa kesihatan mental dan hasil perkembangan yang baik walaupun menghadapi masalah ketara adalah merujuk kepada definisi daya ketahanan diri. Selain itu, kajian Ungar pada tahun 2004 menyatakan bahawa tingkah laku yang tidak baik dan antisosial boleh digunakan sewaktu mengalami kesulitan yang digunakan dalam istilah ketahanan tersembunyi. Beralih kepada isi-isi penting kajian yang terakhir iaitu kajian yang ke-14, 15 dan 16 iaitu kajian Kidd et al. 2007, kajian Bender et al. 2007 dan sekali kajian Perron, Cleverly dan Kidd 2014. Berdasarkan kajian tersebut mempunyai pendapat yang sama dan boleh dirumuskan dalam literatur penulisan biasa. Dalam penulisan biasa yang boleh dilihat dan dibahaskan secara ringkas, menurut kajian Kidd et al. 2007, bahawa terdapat penemuan untuk membantu remaja agar dapat meneruskan kelangsungan hidup mereka bagi pembentukan daya ketahanan dirinya. Selain itu, menurut kajian Bender 2007 menjelaskan bahawa pendapat dan tingkah laku orang lain telah didedahkan melalui menemu bual dengan pemuda gelandangan. Akhir sekali, kajian yang dilakukan oleh Cleverly dan Kidd 2014 juga menyatakan bahawa daya ketahanan dalam gelandangan kalangan belia telah mula dibincangkan melalui kajian yang dilakukan. Itu sahaja daripada pembentangan saya berkaitan dengan perkara isu berbangkit ini dan saya akan serahkan kepada Nur Zulaikha binti Ripot untuk pembentangan yang seterusnya. Terima kasih kepada Fatin Akilah. Baiklah, setelah kita mengetahui pendahuluan ataupun abstrak secara ringkas berkenaan dengan kajian ini, iaitu dari sudut tujuannya, dari sudut kaedah kajian, dapatan kajian dan juga berkenaan dengan perkara isu-isu berbangkit daripada kajian ini. Dan sekarang tibanya pula kita pergi kepada rumusan ataupun kesimpulan bagi artikel jurnal untuk kajian ini. Baiklah, secara kesimpulannya, kehidupan di jalanan bagi gelandangan bekas banduan mampu memberi kesan ataupun impak kepada kesejahteraan dalam hidup mereka kerana mereka perlu menghadapi pelbagai cabaran dari hari ke hari sekaligus membawa kepada pembentukan makna dalam kehidupan bagi gelandangan bekas banduan ini. Dan kajian ini turut mendapati bahawa gelandangan bekas banduan ini menerima kehidupan mereka dengan memilih untuk meneruskan kehidupan seperti biasa dan menerima segala apa jua yang dilalui. Kehidupan bergelandangan juga memerlukan gelandangan bekas banduan bagi membentuk daya ketahanan diri dalam mengurangkan tekanan serta menghadapi keadaan sekeliling di mana golongan ini melakukan apa sahaja bagi menyesuaikan diri dengan keadaan yang berlaku di jalanan. Tambahan pula, bentuk daya ketahanan turut didapati akan berubah dengan mengikut keadaan serta kesesuaian dalam menghadapi sesuatu cabaran hidup. Tuntasnya, isu gelandangan bekas banduan ini sememangnya bukan suatu masalah sosial biasa di mana kita boleh menghiraukannya tanpa mencari sebarang jalan penyelesaiannya dengan segera. Justru, kajian ini turut diharap agar dapat membantu pihak agensi kerajaan dan pembuat polisi dalam memperkenalkan intervensi yang dapat membantu golongan bekas banduan supaya dapat keluar daripada kehidupan di jalanan. Berikut merupakan rujukan artikel jurnal bagi kajian ini. InsyaAllah, sebelum kami melabuhkan tirai, izinkan kami berdua bermadah dua buah pantun kepada anda yang setia mendengar pembentangan kami. Bunga seroja di atas para, jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua kami pohonkan. Dari Kedah ke Pekansari, beli suasa di kota tinggi. Selesai sudah tugas diberi, di lain masa bersua lagi. Sekian sahaja dari kami berdua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.